bersama jiwa, dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang, mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar si frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat bersama kami secara langsung di Meet Us Real Time, bersiaran melalui Facebook page UniKM Malaysian Institute of Information Technology. Saya Dr. Nurulina Muhammad Noor, hos anda untuk hari ini. Kami membawakan diskusi yang agak berbeza malam ini berkenaan menafaskan budaya melalui animasi. Kan? Budaya senang kata bagaikan rutin, bagaikan nasi. Kita faham ia perlu, tetapi kita tak pernah ambil tahu. Ia lebih dari mengambil tahu bahawa ia lebih daripada sekadar makanan. Budaya banyak bicaranya. Bukan sekadar tarian, bukan sekadar seni mempertahankan diri. Ia merangkumi juga logat, bahasa kita, cara kita bergerak, cara hidup, adat, tradisi, seni, makanan dan sebagainya besar perkara ini. So melalui kajian yang ada mengatakan bahawa budaya is a powerful driver kepada sebuah pembangunan. Budaya memastikan kesatuan, juga menterjemahkan identiti seseorang. Saya tertarik dengan petikan ini mengatakan bahawa budaya adalah scientific method in empowering our mind. Begitu kuatnya budaya ni kan. Okay. So berkenaan animasi pula, mungkin ramai yang melihatkannya sebagai hiburan semata. Sedangkan animasi itu lebih daripada itu. Dia di dalam berbagai spektrum yang dia ada, dia adalah antara pengangkutan yang mampu mencitrakan dan mewadahkan ilmu dengan jaya dan mudah. Jadi bagaimana budaya dan animasi membahu-membahu, raih-meraih, maju-memaju. Ini yang kita bincangkan sebentar lagi ya. Alright, stay tuned.
Welcome back. Okay. So kita akan meneruskan objektif kita hari ini untuk membincangkan tajuk kita menafaskan animasi melalui menafaskan budaya melalui animasi. Jadi bagi membincangkan topik ini lebih mendalam, kita bawakan anda dua orang panel dengan latar belakang yang sangat besar di dalam bidang animasi ini ya. So saya kenalkan panel pertama kita adalah Saudara Muhammad Khairi Ibrahim. Sangat dikenali, amat dikenali sebenarnya sebagai Ai Ibrahim. Okay. So welcome to our live session. Terima kasih. Terima kasih, apa khabar? Doktor. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okay, right. So Ai ini adalah co-founder kepada Creative Studio Toons, ya. Company yang actually specialize in animation services. Dia juga pernah menangi pengarah animasi terbaik, juga best 2D animator di dalam best Malaysian Animation Awards, ya. Okay, alright, boleh tak Ai, ceritakan kat kita sikit lah, kongsikan kat kita sikit your background, bagaimana boleh mula animate ni, kan, dan apa ini aktiviti atau projek yang terkini ke. Okay. Terima kasih Dr. Nurul dan terima kasih UniKL atas jemputan. So saya mau perkenalkan diri saya sedikit. Cukuplah sebagai nama pena saya dalam industri ini sebagai Ai Ibrahim, yang mana saya terlibat secara langsung dalam bidang animasi dan kreatif industri kat Malaysia ni sejak 1995, yang mana memang straight away daripada selepas saya habis SPM lah. SPM saya 93 dan 94 tu saya tak buat apa. So 95 tu saya ditawarkan oleh saudara kartunis Hujang untuk terlibat dengan projek Usop Sontorian. Masa tu saya memang tak tahu tentang apa itu animasi. Yang saya tahu adalah animasi, jurusan animasi. Jadi saya cuma dapat tahu bila ada orang kata awak boleh melukis, jom dapat kerja dekat Kuala Lumpur. Especially kartunis Hujang masa tu tengah top. Jadi bila saya pun budak-budak lagi, saya tanya mak ayah saya, dia kata pergilah, kau pun bukannya bagus sangat belajar. So, jadi pergilah. So saya terus join sebagai masa tu cakap pun aminasi. Kita pun tak tahu apa benda kan, aminasi ya. Rupanya animasi. Bila dah sekarang dah cukup top, kita tahulah animasi itu adalah lukisan-lukisan bergerak. Jadi itulah dari 1965 saya secara tak langsung saya terlibat. Saya tak tahu tuju saya macam mana. Yang saya tahu, saya join dengan kawan-kawan seluruh Malaysia untuk bekerja dengan produksi Usop Sontorian. Jadi lepas tu barulah mungkin kalau jiwa muda, lepas tu tengok kawan-kawan melompat, cari kerja yang lebih, gaji yang lebih sesuai. Kita pun terikut kawan zaman tu.
95 sekejap je saya dengan Usut Sontorian. Sampai 96 saya terlibat dengan mungkin kebetulan saya laluan saya macam tu. Saya terlibat dengan Silat Legenda yang mana tahun 96 sampailah tahun 99, 3 tahun. Alhamdulillah dekat situ saya adalah naikkan kemahiran animasi saya sebab mungkin ada senior-senior lebih baik dekat situ yang saya belajar lah. Jadi daripada 99 tu Silat Legenda, lagi kita melompat lagi ke produksi yang lain dalam bidang ni sehinggalah tahun 2003 barulah saya dapat peluang sebagai ditawarkan sebagai junior animation director. Jadi selama tu daripada tahun 95 sampai ke tahun 2002 saya memang pelukis animasi. Saya belajar daripada bawah sampai ke assistant animator, sampai ke key animator, buat storyboard, and then terlibat dengan character design. And then tahun 2003 mungkin kebetulan ada studio yang memerlukan satu jawatan tu, saya dapat rezeki dan kat situlah saya mula untuk keluar daripada kelompok animator. Jadi saya pegang jawatan sebagai animation director ataupun supervisor lah. Jadi 2003 sampai 2006 saya rasa zaman tu MDEC dah mula mempromosikan geran-geran untuk membantu pemain-pemain industri. Dan sehinggalah 2010 saya rasa okey, itu waktunya saya mungkin untuk bergerak sendiri sebab dengan bantuan-bantuan daripada MDEC dan Finas untuk bantuan pemain-pemain industri animasi, visual effect dan sebagainya. Jadi 2010 saya bergerak sendirian sehinggalah sampai ke hari ini. Jadi 2010 tu dan juga kebetulan at the same time saya mula ditawarkan sebagai pengajar sebab saya nampak saya minat untuk mengajar juga di waktu yang sama. Jadi 2010 sampai sekarang pun saya mengajar tapi sebagai part timer sahaja. Jadi saya nampak kat situ saya mendekatkan diri saya kepada industri dan juga akademik. Yang mana ekosistem ni dia membantu antara satu sama lain. Maknanya kita providekan pelajar-pelajar animasi kepada industri. Jadi bila saya berada di kedua-dua belah sektor ni, jadi ada benefit dekat saya di situ. Saya mengajar student-student ni di universiti dan juga saya akan tawarkan di tempat saya sebagai intern, sebagai staff saya sehingga ke hari ini. Dan yang terbaru tahun ini oleh kerana COVID bermula daripada tahun lepas, jadi saya beranikan diri untuk why not saya offerkan online training, online short course untuk lukisan dan animasi, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang agak menggalakkan daripada kanak-kanak sebenarnya. Kanak-kanak dan teenagers. Dan program saya itu atas nama Creativity. Teens tu maknanya remaja. Tapi alhamdulillah juga ada beberapa pensyarah dan juga orang-orang dewasa yang join juga. Jadi yang ini saya teruskan juga. Maknanya saya ada 3-4 task sehingga ke hari ini. Saya mengajar untuk program saya di dalam produksi, saya juga mengajar di universiti dan juga saya sedang sambung pelajaran saya di bidang master itu. Jadi agak padat sikit lah. Sebagai permulaan, sebagai introduksi diri saya lah. Panjang cerita tu, tapi saya sangat impressed dengan the flow of your career kan. Habis SPM aja, okay lah, a year after lah. Terus di approach dengan someone yang ada nama besar pada masa tu. So saya agak impressed bermakna hari ni very macam sangat hebat lah agaknya sampai boleh buka mata seorang Ujang kan. And then saya sangat impressed okay, dengan perjalanan tu. Cuma saya dapat tahu bahawa Ayu juga terlibat dengan international project. Saya dalam banyak-banyak saya terlibat ni bermula tahun 2007-2008 mulalah. Walaupun saya bekerja dengan studio, tapi studio yang saya bekerja tu memang terlibat dengan klien-klien daripada overseas, daripada luar negara, daripada Australia, daripada Japan, daripada US. Tapi yang paling saya rasa tidak boleh saya lupakan adalah bila saya terlibat dengan penglibatan projek Star Wars Lego. Maknanya saya lahir di tahun Star Wars diterbitkan 1976. Star Wars first movie diterbitkan di wayang tu, dan saya juga peminat Star Wars dan saya ikut filem-filem dia. Bila ditawarkan terlibat dengan Star Wars walaupun hanya sekadar Star Wars Lego,
maknanya menggunakan kartun-kartun toys Lego tu tapi dalam projek Star Wars, tapi antara yang terlibat dalam tu masih lagi suara-suara watak originalnya seorang dua masih terlibat. Dan bila kita terlibat dengan environment sebegitu, saya rasa sangat bangga. Sebab benda yang kita idamkan, iaitu selama ni kita simpan mainan dia, kita tengok movie dia, lepas tu kita terlibat dalam filem yang sebegitu. Jadi sangat, pada saya itu yang walaupun tak lama saya terlibat sebagai animation consultant, even though projek itu adalah satu projek 3D animation, dan saya tidak tahu pasal 3D, tapi saya diberi penghormatan untuk guide kita punya local animator untuk some lakonan dan timing untuk animation tu sendiri. Jadi itu antara yang saya tak boleh lupakan sampai hari inilah. Seronoklah bekerja dengan grup produksi besar seperti itulah. Saya pun tumpang berbanggalah dengan pembabitan secara international tu, dan saya dapat faham sangatlah your feeling bila dapat buat projek Star Wars kan. Masya Allah. Yeah, okay. So mungkin ramai yang tak tahu bahawa animator kita, animator tempatan kita ini ramai je yang terbabit dengan projek international. Betul. Termasuklah kan buat Sailor Dragon Ball dan sebagainya. Yeah. Okey, kita beralih kepada panel kita yang kedua pula. Kita ada Encik Rafidi Muhammad bersama kita di hari ini. So Rafidi ini adalah sebenarnya pensyarah UniKL juga, dan juga adalah head of section kepada timbalan dekan kepada International Industrial Institutional Partnership di UniKL. Asalnya dia adalah sebenarnya seorang graphic designer sebelum dia menceburkan diri di dalam bidang animasi. Beliau terbabit dalam banyak projek animasi lah, termasuk TV komersial lah, 3D animated series dan sebagainya. Tapi yang paling penting, dia juga sama seperti Air, involved in the making of the first Malaysian animated film, Silat Legenda. Okey, salam Cik Rafidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seronok tadi dengar cerita Air tadi. Yalah, nak keluar dah, tak payah cerita pasal saya lah. Impressive sebab dia punya flow tu sangat best gila, naik je spike ke atas. Okey. Tapi tak apa, kita nak dengar cerita Rafidi pula kali ni. So kita tahu macam mana boleh daripada graphic design masuk animation ni? Itulah. Saya rasa kalau nak tu macam cerita kaitkan dengan Star Wars tu. Saya dengar dia cakap Darth Vader, tak ada kata apa. It's your destiny. Dia tak boleh nak elak lah. Sebab I don't know why. Sebab saya dah start melukis flipbook masa tu saya rasa saya sekolah rendah. Dah 2 darjah 3 dah start buat flipbook dah. Okay. Tapi saya memang minat 2D. Minat 2D sangat. 2D animation. Entah macam mana tak tahu. Dia destiny satu sekali lagi. Saya pergi ke 2D, dia tendang ke 3D juga. Pergi ke 2D, tendang ke 3D. Saya start dengan post production company masa tu. Lepas saya graduate lah sebagai graphic designer, background tu in advertising, tapi jiwa tu animasi katnya kan. So dapat peluang dekat one of the anak syarikat di TV3 masa tu. Masa tu saya minta 2D department kan. Tapi dia kata 2D department tak ada kosong, 3D boleh. Tak apalah, saya ingat saya masuk dulu. Nanti mana tahu ada peluang. Dia kata ada peluang nanti kita serap kan. Sampai kesudah tak serap lah. Lepas tu saya lari sebab saya mengajuk. Saya nak 2D juga kan. So saya jumpa lah ni Silat Legenda ni dulu masa tu dia panggil KL Animation sebelum ditukar nama pada Peninsula Digital Peninsula Animation. Okay. So saya pergi sana, saya minta nak 2D, tapi ialah sebab portfolio saya 3D. So dia terus hantar saya pergi sana. Saya kata Allah, tak boleh nak lari. Kan? Tapi lah for the first first year tu saya rasa kita memang fokus on TV commercial lah. TV commercial, corporate video, and then bila dah filem Silat Legenda tu dah nak habis tu,
kita dah mula buat full time on Sirat Legenda tu, sebab kita sebenarnya memang kita fokus pada dia punya visual effects dengan 3D tu. Masa dia jalan tu kita adalah buat sikit-sikit tapi full swing tu bila dah nak ujung dah kata kita kena deliver juga masa tu. So memang dah stop dah tak ada buat yang TVC apa semualah. And kebetulan pula AI ni dengan saya sebab kita punya pejabat tu dia punya kat ujung sana, saya punya dekat ujung belah sini. Kita jumpa dekat studio rakaman. So saya pun tu ya. Kan bila dia sebab Cik Hassan Pak Hassan Muttalib tu dia selalu review dia punya movie tu, dia buat tunjuk animatik. So saya komen lah suara masa tu, suara burn tu kenapa suara dia garau sangat, macam tak sesuai dengan ni kan. Lepas tu bos cakap kau try lah try audition. Saya pun audition memang kali dapat pula. Tu yang jumpa air tu, dia tanya punya oh ni macam kenal lah. Itulah dia punya satu sekolah dulu kat Johor kan. Tapi dengan air untuk watak apa tu Rafidi yang you voice act tu? Leki. So Leki ni dia nama dia, masa dia jadi superhero, tapi saya punya watak tu tak handsome macam air lah. Ada gigi 2 kan. So and then dia punya watak sebagai alter ego dia kan, which is dia punya nama dia Burn so then Ai sebagai itulah tuah. And then tapi saya dengan Ai ni dia bukan berhenti kat situ. Saya kita our path actually banyak kali lah bertembung tu selain daripada sekolah dulu. Lepas tu kalau dia cerita pasal Usop Sontorian tu, saya dah masuk awal saya rasa. Sebab masa tu saya practical training, masa tu dia first batch Usop Sontorian tu. So dapatlah sempat masa dulu internship tu sebulan setengah je. Tapi macam-macam lah saya dapat. Saya kenal dengan Ujang, ada arwah Ai tu, kawan baik saya tu yang Ai satu lagi lah yang ni kan, Ai kau jangan tapi dia dah baru meninggal ni baru ni. Okay, so and then kita ada jumpa dekat Silat Legenda. Lepas tu saya rasa ada satu lagi company yang kebetulan dia Ai dia di bahagian 2D, saya di bahagian 3D so dia saya tak silap saya di PJ, saya di saya berjaya. But working on the same team lah basically. Masa tu saya ada involved dengan ada 3D animated series untuk US TV Stardust. Saya tak tahu apa jadi lah, tapi kita dah siapkan at least satu episod lah. Lepas tu saya juga pernah jadi juri so juri untuk RTM apa nama dia Digistar. Tu pun adalah saya dengan Ai pun bertembung juga lah, sebab kita lawan dia punya anak-anak mentor anak mentor saya berlawan lah kan. Tapi saya kalah kan, sebab orang dia masih lagi dalam industri. So saya dah start mengajar ni, dia dah berkarat sikit lah. Okay. Tapi still lah kita dalam industri ni dia tak besar sangat lah. Saya ingat dulu masa zaman saya mula buat 3D animation tu, kami pernah ada satu trip, kena pergi trip lah ada satu event. Dalam bas tu yang pendek tu ada lebih kurang dalam tak sampai 10 orang animator di Malaysia masa tu. Kalau bas tu meletup habis lah animator kat Malaysia tu. Okay. Masa tu tak ramai kan, tak macam sekarang, sebab kita punya platform masa kita pakai CGI. So CGI ni SGI platform Silicon Graphics ni dia tak semua orang mampu lah. So yang company-company besar ni lah, post production company saja yang mampu. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah kita dah ramai. Dan tapi kawan-kawan yang masa dulu sama-sama dengan berjuang tu, macam kita ni jadi peneroka kan. Kita rasa bangga lah bila yang baru ni, generasi baru tu, kita tengok dia lagi mempertingkatkan lagi quality, dah menang award international apa semua tu kan, macam Siamang Tunggal, macam Agent Ali kan, Monster tu semua. Kami banggalah kita, walaupun kita tak dapat nak sama-sama kan, tapi at least kita rasa that's achievement lah, kita dah pernah lalui dan kita sangat rasa bertuah lah. Sebab bukannya mudah nak dapat masa tu Silat Legenda was not the only one. Saya rasa dia ada 3 lagi produksi
yang berjalan serentak masa tu, Man Spider, Silat Legenda, satu lagi Anak-anak Sidik. Tapi yang berjaya sampai ke layar perak tu Silat Legenda ajalah. Yang lain tu Man Spider saya tak tahu bagaimana, tapi at least Anak-anak Sidik dia berjaya ke peringkat siri lah. Panjang lebar tu Rafidi dia mengimbau masa-masa lepas dia tu. Rindu ke industri lah kot. Ada kat sini. Oh, saya baru tahu bahawa Ai juga dia memainkan watak, suara watak ya, untuk watak hantu lah. Saya. Bolehlah korang voice act sekejap. Boleh lah, dapat peluang kan, zaman waktu tu dapat peluang, so mungkin rezeki saya dapat pegang watak utama Zack ataupun Tuah. Jadi saya cubalah usahakan yang terbaik waktu tu lah. Dia penerimaan audiens tu kita tak pasti macam mana, tapi is a pengalaman yang baik lah, pengalaman yang berguna untuk kita belajar sesuatu yang lain lah sebagai pelakon suara lah. Yelah, orang kata kan, Rafidi, tak ada yang lama, takkan ada yang baru tau. Okay, so tapi you saya guys still baru lagi tau. Tak nak mengaku pula. Okay, terima kasih for all the shared knowledge and experience. Jadi seronok saya dengar dan tumpang bangga juga. Kita berhenti sekejap and kita beri laluan kepada video footage ni. Not just food. Fruit Plus. Fun, tasty, chewy candy. Tu sekejap je tu kami nak showcasekan artwork by Rafidi. So kami bukan nak jual candy. Kami just share salah satu daripada artwork Rafidi dan juga Ai sebenarnya. Mereka sama-sama bekerja. Meaning that animator kita sekarang ni versatile ya. Panel-panel kita yang ada dekat pentas, kita panggil pentas ke ni, bersama kita ni sangat versatile. They can go 2D dan 3D and so on. Okay. Alright, jadi kita teruskanlah diskusi kita yang benar, yang sebenar-benarnya ya. Iaitu tentang budaya. Jadi saya nak tanya soalan ini kepada Ai. Apakah yang dimaksudkan dengan budaya sebenarnya? Apakah yang dimaksudkan dengan budaya? Yang tak ada kena-mengena dengan animasi pada saya maksud budaya tu soalan ni keras ni. Rehearsal tak ada pula soalan macam ni. Saja bagi soalan keras. Kan? Okey. Pada saya budaya tu adalah kita macam nak cakap kita punya pembawaan kehidupan kepada siapa diri kita di kehidupan kita lah. Itu pada saya budaya lah, macam bukan sifat perangai kita, tapi budaya maknanya latar belakang kita sebagai kehidupan kita sebagai macam mana selama ni hidup di satu komuniti yang sebegini. Contoh kita Islam dan Melayu, jadi kita membawa satu kehidupan yang telah ditetapkan sebegitu cara dia bersama dengan mungkin iklim kita, mungkin surrounding kita, mungkin latar belakang keluarga kita. So pada saya itulah kefahaman budaya lah, dengan latar belakang kita, dengan mungkin cara kita bercakap, bahasa kita, logat kita. Contoh saya orang Johor, lepas tu cara orang Johor cakap tu kita nampak cara slang dia macam mana, dia ada kat belakang dia. Kalau Kelantan tu dia macam mana, kalau Terengganu dia macam mana, Negeri Sembilan macam mana. Pada saya itulah budaya, kita bawa daripada latar belakang kita. Itu yang saya kefahaman pada diri saya lah. Okey. Sekejap. Blocking pula. Sorry. Tu dia. Itulah masuk budaya kan. Okey, setengah orang nampak skop dia limited tau. Dia nampak macam tarian kebudayaan. Itulah budaya. Kan? Padahal banyak lagi budaya. Jadi, berbalik kepada animasi ni, bolehkah kita katakan bahawa budaya itu sinonim dengan animasi, atau animasi itu sinonim dengan budaya? Gitu. Okey. Tricky tak soalan tu? Dia tricky, tapi pada saya dia relate dua-dua. Either budaya yang dah sedia ada tu kita
kita bawa masuk dalam animasi, dan animasi yang kita buat tu kita jadikan budaya untuk kita memperkenalkan siapa diri kita. Kita membudayakan animasi itu dalam yang sama, kita menggunakan budaya kita untuk membuat animasi. Pada saya dia relate. Sinonim. Itulah. Betul tu. Ini saya nak ajukan soalan kepada Rafidi pula kan. Sebelum dia pergi tidur ke apa kat belakang tu. Alright, Rafidi. Kemana animasi ni boleh pergi dengan budaya sebenarnya? Okay. Kalau ialah apa ni sebenarnya, kalau kita tengok Disney, Disney kita ada kita ada anime, dan kita ada macam French, dia ada certain type of ataupun style of animation. Actually benda tu adalah budaya. So and sebenarnya dia originality tu sebenarnya penting. Kenapa anime tu dia bertahan sampai sekarang? Sebab dia is membawa culture. Dia start dengan komik kan, and then dia bawa tu ke animasi, filem dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah budaya orang-orang Jepun. That's why mungkin sebab dia dah lama dan impact dia tu sangat besar. Jadi budaya tu kita tak nampak lah. Kita nampak anime best, anime gempak, tapi sebenarnya dia nak tunjukkan budaya. Okey, yang silap kita ni selalunya kita pergi tiru style anime. Bila kita tiru yalah Jepun, dia nak impress lah, sebab bila dia nampak ni apa nak tiru kita pula kan. Korang punya budaya sangat is very rich, especially kita di Malaysia ni, kita berbilang kaum berbilang bangsa. Bila kita selalu jumpa kawan-kawan daripada luar negara sebab saya ada juga pergi, saya ni rajin kacau orang, saya kacau orang dekat Rhythm and Hues masa tu, sebab saya minat juga nak masuk dalam produksi antarabangsa ni. So nak kerja masa tu mungkin dah terlambat. Jadi bila dia ada bagi peluang untuk ada training semua, saya masuk lah. So bila tu kita sembang dengan Mak Saleh semua, and dia kata I'm impressed lah. Dia kata dia tengok you punya budaya very rich lah. Kita bawa dia jalan pergi Melaka, dia tengok wah macam ni kenapa benda ni tak nampak dekat kita punya animasi ataupun kita punya filem. Dia kata kalau yang ni you all tunjulkan yang ni, I think dia akan dapat sambutan sebab orang akan cari satu kelainan lah. Instead kalau kita tiru orang ni, kita takkan dapat saing dengan dia sebab dia dah pergi jauh dah kan. Buat apa kita susah-susah nak tiru dia? Kita buat kita punya budaya. Kebetulan pula bila saya dah kerja ni, jadi pula siapa pergi latih saya jadi inilah Deputy Dean untuk jaga ni international. So dia ada 3 I tu, salah satu pada I tu international. Bila international ni kita bawa pelajar-pelajar daripada luar negara, Korea, Vietnam, Thailand, and beberapa negara lagi. Kejap saya nak kena charge bateri kejap takut dia. Okey. Dia bateri dah nak habis, dia bagi warning. Siap baik dia bagi warning, tak perasan. Kan dah tahu blackout je kan. Ingat saya berlakon kat mana lah. So bila kita bawa masuk pelajar-pelajar daripada luar negara ni, memang budaya tu lah yang menarik pelajar tu datang ke Malaysia. Kita bawa dia pergi kampung, rasa dia seronok bila pergi kenduri kahwin. So benda-benda macam tu yang sebenarnya audience nak tengok. This is actually culture lah, culture yang original, yang Melayu ada, pakai kain plekat kan, yang berkhatan tu kan. So benda-benda situ diorang tak pernah nampak. Bila kita tunjukkan benda tu, dia rasa wah this is great, this is unique. Itu pemahaman saya lah dari segi budaya kalau nak diterapkan pada animasi lah. Tak ada sound. Mic tak dengar. Ya betul, saya setuju sangat. Kadang-kadang kita dah benda-benda yang ada kat sekeliling kita ni yang kita tak appreciate. Kita anggap kita dah terlalu biasa dengan perkara-perkara kat sekeliling kita ni. Jadi kita lupa bahawa perkara itulah yang unik kan. Yang boleh mengangkat kita sebagai kita sendiri. Okey. Ada gangguan lah.
Alright, okay. Tak apa. Okay, kita nak teruskan perbincangan kita lagi, tapi kita nak break sekali lagi untuk kita putarkan satu video yang istimewa daripada Ai, bertajuk the trailer for Pillar of Strength. Ya, layan. Itu dia hidangan yang istimewa daripada Ai Ibrahim untuk malam ini. Okay, satu interpretasi visual yang sangat cantik pada saya, kan, sangat halus. So nampak secara generalnya saya nampak dia agak jauh daripada kita, asing kan isinya, sebab kita tak macam melihat sesuatu yang bukan daripada Malaysia, sort of lah, orang asli so on. Sebab itu bukan budaya kita kan, tetapi ini adalah contoh, antara contoh kan, apa yang ditayangkan di dalam Pillar of Strength ini, contoh pernafasan yang boleh kita beri kepada budaya kita ya. So jadi seperti yang saya maklumkan tadi, bahawa hasil ukilan ini adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh Ai Ibrahim. Jadi kita nak tanya Ai, boleh tak sikit cerita, boleh cerita sikit tentang Pillar of Strength tak? Berapa lama produksi ni dan kenapa you pilih Iban dan Sarawak sebagai material for your special film ni? Okay. Dia bermula bila saya suka ambil peluang, saya suka rebut apa-apa peluang yang ada. Especially of course kita animasi ni kita melibatkan peruntukan yang agak besar kalau nak buat sesuatu animasi, daripada siri hingga ke filem. Jadi bila bantuan-bantuan geran daripada FINAS, KKMM, Kementerian Komunikasi dan juga MDEC yang memang fokus banyak kepada animasi dan games. Jadi sebab tu saya ambil peluang yang mana saya rasa saya ingin mengurangkan beban produksi saya. Dan oleh kerana dalam peruntukan geran tu ada mengatakan filem pendek dan juga siri animasi dan juga mungkin digital comic dan juga permainan komputer macam tu. Jadi of course digital comic bukan fokus saya, permainan komputer pun bukan fokus saya. Siri seperti yang dikongsikan di awal tadi, Lauk Pauk dan The Adventure of Lauk Pauk, saya buat siri pendek. Itu pun daripada geran sebelum tu, dia agak awal dulu tahun 2015. Jadi pillar yang terbaru yang ini tahun 20, saya bermula tahun 2019, hujung 2018 sebenarnya. Dan bila saya nampak okey kali ni why not saya cuba untuk buat satu short film, filem pendek animasi yang mana saya juga ada rujukan daripada sahabat-sahabat industri sebelum ni. Ya, kita ketahui yang salah satu produksi animasi kita bertajuk Batik Girl banyak memperolehi anugerah daripada luar negara kerana betul. Elemen batik itu sendiri, elemen latar belakang Terengganu, laut dan batik itu sendiri digunakan dalam filem pendek tu. Jadi itu salah satunya, dan selepas itu The Ancient Borneo, tahun selepas Batik Girl. Kebetulan masa tu saya dah develop saya punya cerita dah. Tapi saya tak sangka pula memang dah ada orang buat Ancient Borneo tu, tapi dia lebih ke arah Sabah. Sejarah Sabah, maknanya latar belakang mitos Sabah. Dan saya ambil keputusan untuk membuat cerita Iban kerana
pada saya buat masa tu saya rasa okey, cukuplah Hang Tuah. Cukuplah, aku dah pernah jadi suara Hang Tuah, aku pernah terlibat dengan filem Hang Tuah. So enough lah give chances for untuk Hang Tuah buat masa ni. So saya rasa macam pada saya Malaysia ni bukan Semenanjung je, dia just terlibat dengan apa tu Borneo kan. Jadi pada saya Sarawak ni dia ada pun Sabah Sarawak dia ada dia punya pahlawan dia. So why not give a chance? Give a chance. Yang saya tahu selama ni mungkin Puteri Santubong. Kan yang Puteri saya jinjang Puteri Santubong, tapi bila kita korek-korek saya pun minat askar. Jadi saya nampak Kanang Anak Langkau, tentang sejarah Kanang Anak Langkau. And then pun okey dah buat filem dah Kanang Anak Langkau, filem real lah. Dan bila saya korek-korek lagi, saya study lagi, ada pahlawan yang zaman tahun kurun ke-18, Rentap Libau. Jadi Rentap ni masa zaman pemerintahan Raja Brooke. Jadi why not, pada saya beri peluang kepada Rentap untuk bukan saya nak buat cerita Rentap tu sendiri, tapi saya nak tributekan culture, budaya di sebelah sana. Dan saya suka ambil cabaran kerana saya bukan orang Sarawak. Jadi saya Jawa, Johor. Okey. Jadi yang nak masuk adalah dunia Iban. Dunia Iban yang mana mereka adalah dari keluarga kaum Dayak. Yang mana di awalnya tak ada. Saya terpaksa study seorang-seorang. Tak ada agama, lepas tu duduk di hutan, nomad daripada Kalimantan beralih ke Lubuk Antu dan sebagainya, bla bla. Just saya korek sendiri. Dan proposal tu akhirnya diterima. Dan atas kerana dapat peruntukan di mana di belakang saya ni ada peruntukan geran sebanyak 100,000, saya dapat berjaya untuk meneruskan usaha saya ni. Maknanya dengan peruntukan yang ada tu saya mampu untuk buat satu filem pendek kurang daripada 10 minit. Dan cabarannya adalah itulah dia, bukan budaya saya. Jadi saya terpaksa saya redah dalam Facebook, redah di mana-mana mencari kawan berlatar belakangkan kaum Iban. Dan saya jumpalah 1-2 orang kawan. Jadi saya gamble, saya terbang je lah. Masa tu sebelum COVID, alhamdulillah, sebelum COVID saya sempat pergi ke Kuching, saya redah dalam seminggu 2. Itulah first time saya jumpa sahabat Iban ni, dia seorang anggota tentera. Of course lah. Dan dia bawa saya ke kampung budaya, memperkenalkan event yang paling penting adalah latar belakang keluarga dia yang tidak diletak dalam kampung budaya, yang tidak diletak dalam sejarah, sebab keluarga dia adalah dia je tahu. Jadi dia datang, dia kata dia orang Iban, keluarga mak ayah dia orang Iban. Jadi macam ni kaum keluarga Iban. Jadi saya dapat benda yang saya tak dapat di rujukan yang lain lah. Jadi saya kumpul tu, itulah hasilnya. Cerita pun dia jadi penasihat saya supaya saya tidak langgar tata susila dan pantang larang kaum Dayak ni lah, especially Iban. So saya nampak kaum Iban ni patut dipromosikan, diketengahkan di peringkat antarabangsa, sebab pada saya dia sangat unik dengan bahasa dia pelbagai, dengan dia punya tulisan kuno dia antara yang awal, kan macam papan turai dan sebagainya. Jadi banyak selepas saya buat filem ni daripada 2019 tu, genap saya mulakan produksi 2020 awal sampailah bulan 9 hari tu lengkap siap semuanya. Bulan 9, bulan 8, bulan Ogos hari tu. Jadi bulan lepas maknanya siaplah filem ni. Cuma saya tidak boleh tayangkan lagi yang special ni kerana saya nak, memang purposely saya nak bawa ke festival. Jadi saya nak orang luar sana tahu. Saya nak audience luar sana tahu, yang dia tengok kita ni bukan saja ada animasi yang sebegini, tapi budaya tu. Dalam animasi tu saya nak tunjulkan budaya dengan dengan dia punya kain puah kumbu dia, dengan dia punya corak terabai, dia ada maksud semua dia punya betul. Kan, dengan topeng lemambang, topeng dia punya bomoh dia, ada cerita sebaliknya yang mana saya masukkan dalam cerita, bukan sekadar latar belakang. Bukan. Jadi saya belajar sedikit daripada pengalaman saya di Silat Legenda, yang mana pengarahnya Pak Hassan Muttalib. Dia sangat teliti dengan elemen-elemen yang diletak di latar belakang. Pada saya,
mungkin kartun letak je lah, kalau pokok-pokok lah, kalau dinding-dinding lah kan. Tapi dalam filem seberat seperti Silat Legenda, dia cuba membawakan satu maksud tertentu di zaman kuno. Dan sebab dalam Silat Legenda tu ada dua zaman kuno dan juga zaman moden. Jadi dan bila cerita tu di pertengahan cerita tu dibawa kepada zaman moden yang memperkenalkan watak-watak budak-budak yang Zack, Burn dan semuanya tu, dalam zaman moden tu ada elemen-elemen yang boleh direlate balik semula dengan cerita zaman kuno tu sendiri. Tapi kalau kita faham tentang film language, bahasa filem, kita akan nampak kenapa latar belakang tu sebegitu rupa semasa mereka menjelajah di Gunung Ledang sebagainya. Jadi saya ada pengalaman sedikit di situ yang saya belajar. Pada saya masa saya buat Pillar of Strength ni, saya tidak boleh suka-suka letak latar belakang hutan. Kita tahu latar belakang kaum Dayak Iban dan sebagainya ni kebanyakannya hutan. Kita tak boleh letak KLCC, hutan pokok. Jadi tapi hutan-hutan ni adalah hutan yang kita tahu kita mesti memperketengahkan bila orang tengok ianya adalah Borneo. Jadi dan juga elemen-elemen yang lain, muzik yang saya letak. Jadi benda tu semua sangat kalau saya nak sambung cerita ni saya kena stop dulu. Panjang. Jadi memang panjang itulah, memang panjang. Walaupun cuba nak buat 8 minit sahaja tapi setahun. Ya, faham. Because it is totally 100% drawn animation. Jadi proses dia agak lama lah di situ. And cuma bila you cakap macam ni kan, bila seseorang animator tu memang sepatutnya kita panggil konsep ni phenomenology. Kita harus mengalami perkara tersebut in order for us to melahirkan semula apa yang kita nak animate tu. Baru-baru ni saya ada menyertai live dengan Disney, dia bercerita tentang Raya the Last Dragon. Okay. Dalam cerita tu sebenarnya one of the co-writer dia adalah orang Malaysia. Orang Malaysia, nama dia Adel Lim. Okay. Dia very famous kat sana lah. Jadi nama asal Raya tu sebenarnya adalah Kaya. Tetapi nasib baik dissemination writer is one of the team dekat dalam tu kan. Jadi dia membetulkan beberapa keadaan instead of biarkan jadi Kaya, maksud dia coconut jam tu kan, jadi dia tukar jadi Raya. Jadi apa-apa pun memang kita kena buat kajian lah kan, dengan dalam bila kita nak buat kan, supaya kita dapat menyampaikan bercakap tentang Raya ni, saya terperasan benda ni mungkin orang akan compare saya punya Pillar of Strength. Orang akan kata, sebab biasanya produk tempatan ni, mungkin Cik Rafidi pun mungkin boleh setuju, produk tempatan ni bila setiap kali kita buat, orang akan comparekan dengan apa yang dah sedia ada di pasaran. Kita tak boleh lari benda tu. Okay? Jadi kebetulan saya buat filem pendek ni, saya tahu time tu Raya tak keluar. Kalau kita check pun 2019, 2018 Raya tak keluar lagi. Tapi kalau saya kongsikan nanti kalau ada rezeki untuk filem ni dikeluarkan dan tuan-tuan perempuan boleh lihat, ada satu sequence saya buat, graphical sequence, saya panggil graphical sequence, maknanya berceritakan tentang latar belakang budak rentak ni. Siapa dia kan, dia nak kenali siapa dia, maknanya aku adalah anak Iban. So jadi tapi saya memvisualkan sebagai graphical. Dan bila Raya keluar, kalau you all dah tengok Raya, you all ada perasan ada beberapa minit graphical sequence masa naga tu dengan laut lah. Cara dia buat tu macam very motion graphic, not a really 3D. Kalau you all perasan dekat Raya tu, dia macam style motion graphic. Saya cakap, alamak memang kena aku time ni. Sebab apa? Almost the same. Jadi saya takut sebab Raya keluar dan dia cepat, dia big production. Bila dia keluar, saya punya ni tak keluar-keluar. Bila saya punya keluar akan datang besok, mungkin lagi sebulan 2 ni, orang akan kata, alamak, bahagian ni kau tiru Raya. Bahagian ni exactly kau tiru Raya. Sebab apa? Sebab Raya dah keluar dulu. Jadi saya tak boleh nak elak benda tu. Jadi saya terima je lah kalau ada apa-apa komen yang ada. Sebab kebetulan. Kebetulan kan. Jadi itulah, nak bercakap tentang Raya, saya terperasan ada similarity kat situ. Yalah. Tapi apa yang kita harap, penonton-penonton kita berfikiran terbuka lah dalam keadaan ini kan. Kita masing-masing ada cara sendiri. Nak mengelakkan persamaan itu sememangnya susah kan. Okey, ini thank you Ayi. So ini soalan untuk Rafidi pula. Kita takut biarkan dia kat lama kat belakang tu. Okey.
So Rafidi kan, adaptasi budaya ni kebanyakannya macam you cakap tadi lah, bahawa banyak kejayaan melalui anime, example kan berdasarkan kepastian anak-anak kita dalam they can describe Japanese culture very well. Dia orang tahu apa itu kami lah, dia orang tahu apa itu yokai lah, dan sebagainya. Kan Disney juga berzaman dah menggunakan budaya sebagai material mereka, macam dari cerita Mulan, dari cerita Pocahontas, cerita Moana pun kan. Dan yang terkini itulah Raya The Last Dragon. So persoalannya di sini kan, melihat kepada pengaruh anime Jepun yang lebih berjaya berbanding Disney, mungkin you boleh uraikanlah boleh uraikanlah probably ada formula-formula tertentu yang membantu, yang membuatkan Disney ni lebih berjaya daripada lebih berjaya daripada Disney animation. Anime lebih berjaya dari animations. Do you get my questions? Takut ada banyak interaction. Ni dah saya ingatkan Ai je kena, saya pun kena. Ni soalan berat ni, patutnya director Disney je yang boleh jawab ni. Saya tak sampai level director pun. Tak apa, ini opinion kita lah. Sebab Yalah, saya tak nak bawa topik ni terlalu heavy sangat, sebab saya rasa audience kita general public, especially students kan. So mungkin dia terlalu nanti takut kurang menarik lah pada mereka. Tapi yang saya nampak sebenarnya is all about jati diri. Jepun, France sebab saya pernah kerja dengan French animator. So dia director untuk this production yang saya involve lah, yang buat series tu. Dia kata kalau dekat France tu haram lah kita tengok Disney. Dia kata kita macam Disney dia macam ni. dia macam ni so dia sebab dia bangga dengan dia punya culture. And then dia tak nak tiru dan tak nak ada association dengan culture-culture lain. So itu yang saya rasa kita ada bangga, tapi mungkin bila kita compare dengan likes of Disney dengan anime, kita rasa rendah diri lah. Tu yang saya rasa kekurangan di pihak kita lah, rasa rendah diri. Patutnya kita jangan rasa macam tu, sebab bila saya ramai jugalah kawan-kawan dengan Mak Saleh ni kan, dia kata no you you don't feel like that. Dia kata sebab you punya culture is very unique, kita tak ada. So kita nak try rasa, kita nak experience this culture ni. Macam contoh minum teh tarik dekat kedai mamak tu, kita rasa macam tak ada apa, benda tu biasa. Tapi kalau kita ketengahkan benda tu kalau pandai gaya dia meletup betul. Tu saya rasa kalau nak rasa dari segi intipati, saya rasa kita kena ada rasa yakin pada diri sendiri, dan juga ada jati diri ni yang kena tu. That's why yang masa mula-mula tu, ataupun saya rasa yang filem-filem terbaru ni pun dia banyak sebenarnya mereka ni cuba nak macam bagi nafas baru pada budaya-budaya lama. Sebab kita tahulah remaja, maknanya zaman-zaman sekarang tu terlalu terikat dengan gadget kan, apa semua tu kan. So this culture ni dia orang tak rasa, tapi sebenarnya dia dilute kita punya identity. So that's why Disney dia cuba masuk Raya, dia masuk filem like Moana. Sebenarnya dia nak ketengahkan, tapi dalam nafas yang baru. Macam Ai buat ni, saya sukalah kan. So dia tak adalah traditional sangat kalau bandingkan dulu tu. Kalau kita tengok bila tu kalau cerita pasal Hang Tuah, dia cerita Hang Tuah betul lah, dia jadi macam bangsawan nanti. Generasi baru ni mana nak.
kalau perasan silat legenda tu dia berbeza sebab producer silat legenda ni dia memang tekankan, kata saya tak nak the look of silat legenda ni macam filem yang biasa. Dia nak so dia ada ciri-ciri kebetulan pula anak dia memang minat sangat Power Ranger masa zaman tu kan. So dia nak benda-benda macam itulah dia ketengahkan, walaupun kita ada macam gunakan itu sebagai reference, tapi dia tidak memadamkan ciri-ciri budaya macam yang Ai cerita tadi tu. Sebab bila sembang dengan Pak Hassan ni, saya perasan lah, sebab masa tu saya tak adalah dalam sangat ilmu dalam filem ni kan. So bila dia cerita ada perkataan macam mise en scène apa semua, saya terpinga-pinga lah apa benda nak kata bahasa jauh. Itu cerita lain lah pula kan. Bila dia ceritakan sebab masa tu saya ada buat kerja dengan dia lah, sebab tengah saya buat intro yang silat legenda logo tu. So kalau perasan ada satu part tu dia ada macam lightning dia hit tulisan A tu. So A tu dia bertukar. So masa dia nak turun tu 9 frame kot, 9 frame tu kecil sangat, tapi dia kata masa frame yang ke 5 tu nak dia kembang. Tu dia kembang maksimum dia punya cahaya dia. Frame yang ke 9 dia malap. Lepas tu yang frame sebelum tu dia ada kira. Laju tu tak sampai satu saat pun dia kira juga. Saya macam dia cerita apa dia ni, orang tak nampak kan. Tetapi dia detail kan. Dia punya knowledge tu. So that's why yang yang Ai cerita tadi tu benda-benda tu lah yang kita dapat secara tak langsung bila kita bekerja dalam produksi macam tu. Jadi itulah yang bila saya dalam kelas lah, bila saya bagi lecture, saya selalu tekankan lah pada student, tolonglah pergi apply kerja dekat luar negara, international. At least kalau local pun international punya ni lah sebab nak pendedahan kan and then kita belajar betul-betul, and then bila dah sampai satu level tu kita bawa balik teknologi know-how tu, bawa balik, and then kita terapkan budaya kita, and then kita akan strengthen kita punya industri animasi tu. Bukan kata kat sini tak bagus tapi kita sekarang ni kita nak enrich lagi, kita nak naikkan level animasi, industri animasi kita tu lah. Saya tulis surat tau, apply kerja dekat ni Hollywood. Tak sampai tak tahulah, masa tu tak ada internet kan. Internet ada LinkedIn apa semua, kenapa tak guna? Okey, terima kasih panjang lebar. Okey, tapi itulah pentingnya kan. Dan satu lagi is very detail dalam kita nak bekerja ni. Okey, kita dah nak sampai ke hujung, tapi saya ada banyak question. But I had to skip kita dua soalan penting ni je yang saya akan argukan. Ini untuk soalan yang pertama ni. Di Malaysia sekarang ni, animasi yang popular katakanlah dan animasi yang menang box office kan, animasi mula menyelah dah, saya semakin menyelah bila kita tengok box office kita dipenuhi dengan animasi 3D. Kita ada pada 2019 sendiri ada tiga filem yang telah mengungguli box office, iaitu Ejen Ali 30.05 million, Bobo Boy 29.57, dan rapat kat belakang ni adalah Upi Grace yang Tunggal 26.90 million. Persoalannya beginilah, simple question je. So kita nampak bahawa 3D yang conquering the industry now. Bagaimana dengan 2D? Sebab Serafidi ni minat 2D, Adi pun like wise 2D. What do you say guys, panel-panel kita ni tentang perkara ini? Kemana 2D? Adakah 2D ni dah betul-betul mati? Padahal Klaus, I Lost My Body, Mirai semua, Loving Me Sense dah menduduki carta Oscar. Cerita something lain. Ni macam panas lah soalan ni sebenarnya sebab dia melibatkan sektor pendidikan yang saya nampak juga. Dalam sektor pendidikan animasi kan, animasi 2D diletak di awal semester yang saya nampak atas pengalaman saya mengajar atas pengalaman mengajar daripada 2009 sampai sekarang. Jadi bila di animasi 2D ni diletak di awal semester, selepas tu di semester-semester akhir tu barulah masuk pembelajaran modeling, lighting, shading, whatever and so on.
sampailah ke 3D. Jadi dan juga final projectnya nak tak nak, kebanyakan student, saya tak kata semua, kebanyakan student akan pilih 3D sebagai untuk melengkapkan final project. Kerana 2D 2D mereka dah lupa. Sebab ni ada antara pelajar yang datang sendiri kat saya, macam mana nak buat 2D, sedangkan 2D tu dia belajar dekat semester 1 dan 2 macam lukisan dengan prinsipal animation. Lepas tu semester 3 dah mula masuk model dan juga 3D. Jadi dia dah lupa semua. Biasalah student kan belajar daripada semester ke semester dia dah lupa. Bila dia lupa, dia akan gunakan 3D sebagai dia punya source untuk dilengkapkan final project. Satu lagi, pendidikan lukisan, asas lukisan tangan tu tidak diterapkan dengan sepenuhnya, membuatkan bakat-bakat kita kat Malaysia ni, again, majoritinya tidak boleh melukis dengan baik. Tapi ada minat dalam bidang animasi. Bila ada minat bidang animasi, mereka teruskan dalam bidang animasi tapi terpaksa memilih 3D yang saya nampak. Satu. Jadi bila dalam 3D, lambakan graduan-graduan dan juga peminat-peminat animasi ni akan menghala kepada 3D. Dan bukan 2D. Jadi itu membuatkan dipenuhi dengan 3D dan mungkin atas kerana zaman sekarang, trend sekarang ni zaman teknologi, 3D tengah conquer the world, all over the world. Tu, ya? Budaya 3D tu. Tapi kita yakin benda tu dia akan berbalik semula macam Klaus. Klaus is 2D fully, dia datang balik semula. So tak mustahil audience akan mula bosan dengan cara 3D yang sedia ada. Mereka akan mencari sesuatu yang pendekatan yang lain pula, macam mana hybrid ke 2D 3D, gabungan macam mana kita tak tahu. Tapi dekat Malaysia ni yang saya nampak permasalahannya 2D kerana memang kita tak ada kekuatan dekat situ untuk manpower tu kurang. Jadi tetapi kita tidak kata yang sekarang ni tak ada studio 2D, sebab studio 2D kebanyakannya buat servicing. Kita boleh nampak buat servicing, sebab tu dia tidak dipromosikan di sini kerana tugasnya buat servicing. Servicing maknanya membuat projek-projek yang daripada luar. Ada memang banyak sebenarnya, kalau kita susun all mostly the good quality. The good yang kita tengok dekat Cartoon Network, dekat Nickelodeon, jangan terperanjat. Studio Malaysia yang buat kebanyakannya. Jadi tapi untuk kita mencipta kita punya own IP sehingga menjadikan sebuah movie seperti Agent Ali, Boy dan Upin Ipin untuk 2D, mungkin audience kita tidak boleh menerima buat masa ini. Dia sebab apa? Sebab kita keluarkan 2D ni dalam masa Disney dah stop dah 2D. Maknanya sebab kita lewat 20 tahun. Kan, jadi audience dah melangkah ke 3D, kita baru nak mencapai 2D tu the good quality. Jadi mungkin di waktu yang salah, at the same time 3D dah mula take over the industry. Jadi dekat 2D ni buat masa ni mungkin bukan rezeki dia untuk buat filem kerana sentiasa di-compare atas sudut kualiti. Kualiti yang mana kita memang kekurangan tenaga pakar untuk animasi 2D. Sebab tu saya sangat menekankan, saya masih lagi fight, tapi saya tak boleh seorang lah, saya perlukan bantuan industri untuk sama-sama balancekan ekosistem ni supaya ada peluang untuk graduan-graduan yang akan datang yang minat lukisan tangan, yang minat kreativiti dari sudut animasi 2D untuk diberi peluang bekerja. Kalau tak, dia akan mati. Saya setuju. Padahal kita ni bermula dengan 2D kan. Kalau kita tengok balik filem kita, series kita, Susuk Santerial lah, Keluang Man dan sebagainya kan. Famous masa tu kan. Okey, tak apalah. Moga kita boleh mengulangi sejarah, kita boleh menambahbaikkan dengan graduan-graduan yang lebih canggih-canggih in the future. Satu soalan lagi Ayi, ni untuk Ayi jugalah. Okay, before we end our session sebab dah 10.05 kan ni, 10.5 minit. Ya. Okay, soalan ini saya quote on your statements daripada The Sun Daily bertarikh 22 April 2021. You said, a lot of parents do not encourage their children to be animators because they think there is no future in the animation industry. So you said lagi, tambah, we should change this perception. So boleh huraikan tak sikit apa maksud dan kenapa kita... benda tu juga terjadi kepada saya kan di awal. Betul ke mak saya kata betul kau nak pergi benda-benda macam ni kan, sebab kau cakap kau nak jadi askar, lalu kau tukar jadi pelukis. Jadi macam tu dia tanya saya kan. So dia pun tahu saya ada dua minat, askar, masuk hutan dengan melukis conteng dinding segala. Jadi cuma dia risau masa depan tu. So dulu
Sampailah juga bila saya mengajar pun ada juga parent yang tanya, dan juga saya buat kelas pun ada parent tanya, buat benda macam ni ada masa depan ke untuk anak saya ni? Sebab saya risaulah dia nak melukis ada masa depan. Kita bagi contoh yang sedia ada. Senang aja kita bagi contoh yang apa yang kita dah berjaya sekarang. Macam 3 projek tadi termasuk juga Didi and Friend, Omar dan Hana, dan yang lain-lain sebenarnya. Tapi kebanyakannya 3D. Tak apa, itu medium. The thing is, bidang animasi ni luas. Dalam animasi itu sendiri, kamu boleh jadi story writer, kamu boleh jadi storyboard artist, kamu boleh jadi designer, kamu boleh jadi animator dan sebagainya. Jadi, kita tukar persepsi itu kerana mereka ingat, mak bapak ni mereka ingat buat kartun ni macam untuk budak-budak, untuk kanak-kanak. Kan? Jadi, yang mana benda tu macam tak serius. Actually, animation is a business. You can see it, what happened to Upin Ipin, it's a business. What happened to others project as well. Jadi, yang itu yang pendekatan yang kita cuba terapkan kepada ibu bapa, dan juga saya terpaksa terapkan kepada student-student saya yang kadang-kadang tersilap pilih. Mereka buat pilihan nak masuk universiti, pilihan ketiga tu yang mereka dapat. Pilihan pertama nak jadi jururawat, pilihan kedua nak jadi engineer. Kan jauh perginya, jururawat, engineer, lalas pilihan ketiga dapat pelukis animasi. Bidang anime, bidang. Jadi saya tanya, mereka kata tak nak mempersiakan ataupun mengecewakan ibu bapa kerana ibu bapa mengharapkan mereka akan keluar dengan segulung ijazah. Sedangkan bidang animasi ni lain. Terbalik pula. Ijazah bukannya kita kata tak penting, tapi at the same time you have to balance. Animation ni bidangnya selain you kena ada creativity, pemikiran, creative thinking, and also you need to have a skill of, especially you are in degree or diploma in 2D animation, which is compulsory, you need to draw. Because sekarang ni ada beberapa universiti dan college memang menawarkan diploma, sijil dan degree dalam 2D animation sahaja, bukan 3D, bukan as a general. Jadi sebagai 2D, compulsory you need to have to draw. So ada student yang memang tak boleh draw, tapi termasuk kat situ. Saya tak tahu macam mana boleh termasuk. Jadi saya cakap sebelum terlewat, baik tarik handbrake, pilihlah tempat lain. Sebab saya nak selamatkan masa depan dia orang sebenarnya. Tapi dia kata betul lah, dia tak nak mengecewakan ibu bapa. Actually, secara tak langsung kamu dah mengecewakan ibu bapa. Betul. Ibu bapa tak tahu. Ibu bapa cuma kata, anak saya besok keluar dengan segulung ijazah. He cannot guarantee you will work in animation industry. If you even cannot think how to be a creative person. Berat benda ni sebenarnya. Jadi at the same time, saya kena nasihatkan ibu bapa yang tersalah faham tentang bidang ini tak ada masa depan. Sebenarnya ada masa depan yang besar. Ya, betul. At the same time, kita juga nak kena didik yang empunya badan tu yang nak belajar animasi tu supaya you pilihlah betul-betul. Kalau betul you tak boleh nak fikir secara kreatif, minda you tak boleh nak berfikir di luar kotak, janganlah. Jangan masuk bidang ni sebab dia bukan bersandarkan sekadar untuk segulung ijazah macam tu je. Dia is not depend only that. Itu atas pengalaman saya nampak masalah. Saya setuju. Thanks for opinions itu, kita sangat appreciate lah. Satu lagi, student kita ni suka sangat nak masuk kelas, nak belajar software. Kan, masuk kelas, sekali tiba-tiba masuk industri software lain. Jadi the skill sepatutnya should come from you lah kan. Betul kan Ayi kan? Betul. Alright, okay. Jadi kita dah sampailah ke hujung Ayi ya. And Rafidi. Okay, kita ada permintaan ni daripada floor. Mereka di luar sana nak melihat duet. Bukan duet antara Hang Lekir dan Hang Tuah. Okay. So kita akan buka pentas ini untuk both of you berdialog lah daripada Silat Legenda. Boleh? Boleh kan? Okay, ini special request ni. Silakan. Kau ada dialog dah ke Rafidi? Mana ada, saya ingat kot. Ingat satu tu je lah, Pujangga tu. Kita juga Pujangga. Terpulanglah kita buat sekuen mungkin sebab dia ada dua watak sebenarnya, antara kita watak sebelum kita jadi superhero Hang Tuah dan Hang Lekir, ataupun dia jadi watak yang biasa sebagai diorang ni remaja. So tak apalah, kita jadi Hang Tuah dengan Hang Lekir lah. Kan? Tutup muka saya sekejap adik. Scene yang mana tu? Tak apa, jawab je. Kita create dialog sendiri kan. Kita create dialog sendiri. Saya tengok. Lekir, kau ingat apa kata Tun Sulaiman? Yang mana satu ni aku dah tak ingat dah. Itu kira dialog dalam cerita lah tu, tak apa.
Tun Sulaiman kata kita bertiga, kita berlima, sekarang ni kawan-kawan sahabat-sahabat kita tak ada, Jebat tak ada, Lekiu tak ada dan Kasturi tak ada. Jadi antara kau dengan aku. Jadi kita perlu bergabung. Apakah ayat yang biasa kita pakai untuk bergabung ni, Leki? Ayat pujangga lah. Okey. Jadi kita mulakan dengan 1, 2, 3. Pujangga. That's it lah. Woi. Spontan. Benda ni tak ada dalam apa spontan. Ini out of the record. Oh. Saya pula yang excited macam seolah-olah berada di masa zaman-zaman itu sebab saya belum lahir lagi. Tak lahir lagi. Serius lah. Okey lah. Belum lahir sebagai Tun Fatimah mungkin kot. Okay, thank you very much. Ni hari kita dapat pujian-pujian yang banyak daripada audience yang melihat Pillar of Strength. So wishing the best and success to your filem itu. Kan? Dan kita tak sabar sebenarnya nak tengok. Kan? Nanti boleh lah. Sikit lagi. Okay, alright. So, kita dah sampai ke hujung. Baiklah. Okay, masa menceburi kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Ayi Ibrahim dan Rafidi Muhammad. Okay, terima kasih banyak for the sharing. Kita sangat seronok dan kita sangat bangga dengan industri animasi kita. Bagaimana dia melantun dan melompat sehingga ke sekarang ini dan terus maju. And kita doakan yang terbaik untuk industri Malaysia, animasi Malaysia in the future and now and teruslah in the future. Ya. Thanks ya Ayi. Terima kasih banyak Puan Doktor dan juga seluruh warga UniKL atas jemputan pada malam ni. Terima kasih banyak. Thanks to you juga ya Rafidi ya. Ya, terima kasih banyak. Okay, alright. So saya ucapkan juga terima kasih kepada audience yang sama-sama mendengar perkongsian kami yang kami sampaikan hari ini. Saya percaya ramai je anak-anak muda yang di luar sana yang sedang mendengarkan kami kan, yang sangat berminat dengan animasi. So jika anda terinspirasi, come join the animation industry. Kita di UniKL ada menyediakan program diploma dan juga ijazah animasi. Tenaga pengajar kita pun datang daripada mereka yang berpengalaman di industri, termasuk Encik Rafidi tadi. Okay, come and be part of our global family and also come and menyempurnakan industri animasi kita ya. Info tentang diploma dan ijazah ini boleh didapati di lawan sesawang UniKL MIT insya-Allah. Jadi sebagai mengakhiri wadah ini, kami tayangkan sebuah animasi lagi daripada pelajar animasi kami. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju animasi, maju budaya.
Jack it up.